Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat, seperti biasa doa untuk Malaysia daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu membuka tirai bicara naratif pada malam ini. Terima kasih yang menonton kami menerusi TV1 dan juga saluran berita RTM dan yang sedang mengikuti kami di platform media sosial. Baik, ada antara anda mungkin adalah dari kalangan petugas barisan hadapan ataupun frontliner yang masih lagi meneruskan tugas anda. Syabas dan terima kasih kami ucapkan. Dan juga ada sebahagian daripada anda mungkin sudah pun mengubah rutin kerja, bekerja dari rumah dan masih meneruskan cara kerja itu. Ada juga sebahagian lagi yang kembali ke tempat kerja masing-masing bermula pada Isnin iaitu 4 Mei selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mula dikuatkuasakan dan sebahagian besar sektor ekonomi diberi kebenaran untuk beroperasi. Dan saya kira ada sekumpulan lagi yang sudah pun mendapat kebenaran melakukan perjalanan merentas negeri yang akan kembali ke tempat kerja masing-masing dalam tempoh terdekat ini. Apapun situasi anda, apapun posisi anda, sama ada sebagai majikan ataupun pekerja, yang pasti rutin kerja dan cara kerja itu sudah pun berubah dengan SOP yang baru, tetapi matlamatnya sama, iaitu untuk mencegah penularan COVID-19 atau sekurang-kurangnya untuk meminimumkan risiko penularan pandemik itu. Dan malam ini kami bawakan naratif persekitaran pekerjaan dan pekerja dalam senario normal baharu. Sama ada anda tergolong sebagai majikan ataupun pekerja, input dan juga kefahaman ataupun kemusykilan tentang pembudayaan normal baharu di tempat kerja ini akan kami rungkaikan dalam bicara naratif pada malam ini. Dan kepada anda yang mengikuti kami secara FB Live, anda dialu-alukan untuk ajukan soalan anda, dan sekiranya soalan itu relevan dengan perbincangan kami pada malam ini, saya akan ajukan soalan tersebut kepada panel yang kami jemput khas ke studio pada malam ini. Jadi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Naratif.
Ya, semuanya akan berakhir, tetapi bila ia berakhir kita tidak tahu. Yang pasti ia bergantung kepada diri kita sendiri. Malam ini Bicara Naratif ingin angkat topik apabila kita perlu meneruskan ataupun kelangsungan hidup kita, sektor ekonomi perlu digerakkan dan kita masing-masing perlu kembali ke tempat kerja. Saya terus saja perkenalkan tetamu yang kami bawakan ke studio pada malam ini. Saya bersama dengan Tuan Haji Omar Mat Piah, Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Selamat datang Tuan Haji. Dan juga saya bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jeffrey Joakim, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama-sama Bicara Naratif pada malam ini, kerana kita ingin cuba membantu majikan dan juga golongan pekerja di luar sana untuk memahami SOP dan juga pembudayaan yang kita sebutkan sebagai norma baharu di tempat kerja, yang bukan sewenang-wenangnya kita reka cipta, tetapi ini mengikut piawaian dan juga arahan daripada Majlis Keselamatan Negara, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada WHO mungkin. Tetapi apa yang pasti, prosedur sudah ada, arahan sudah pun dikeluarkan dan juga diedarkan. Cuma untuk peringkat awal ini saya ingin bertanyakan kepada kedua-dua tetamu saya, dari segi tahap kepatuhan majikan bermula daripada awal PKP dilaksanakan 18 Mac sehingga PKPB fasa sekarang ini, bagaimana melihat dari segi kepatuhan majikan dalam arahan-arahan ataupun SOP yang sudah pun ditetapkan itu? Mungkin Datuk boleh komen. Ya. Terima kasih Cik Ivan. Terima kasih kepada Pak RTM menjemput kita daripada Kementerian Sumber Manusia untuk berkongsi sedikit sebanyak perspektif. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Cik Ivan seperti tadi. Bercakap tentang diri kita, tanggungjawab kita sebagai insan, sebagai pekerja, baik majikan pekerja ya, dan juga anggota kakitan kerajaan sama-sama dalam usaha menggembling agenda kerajaan untuk memutus rantaian ya, COVID-19 ini. Jadi berbalik pada isu ini, apabila kita alami pelaksanaan PKP daripada fasa pertama, kedua, ketiga, itu sudah memberi satu perspektif ya, memberi kita suatu cabaran betapa susahnya kita kalau kita tidak bekerjasama dengan pihak kerajaan, menghormati peraturan-peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, khususnya pelaksanaan MCO atau PKP dan juga pelaksanaan tanggungjawab di bawah Akta 342. Jadi saya gembira sebab meskipun ramai yang mengadu tentang kebaikan mengadakan MCO ini, tapi dari segi tahap pematuhan adalah saya rasa di tahap yang paling tinggi. Jadi sebab pada hari ini dengan kerjasama daripada semua lapisan rakyat termasuk frontliners, kita dapat membendung perkara ini, dan hari ini kita masih melihat alhamdulillah bilangan kes baru masih di angka yang 2 angka sahaja. Ya, tapi perjalanan masih jauh lagi dan masih banyak yang perlu kita lakukan untuk sama-sama mementras melaksanakan the new normals. Ya, bekerja daripada rumah, duduk dekat rumah dan melaksanakan perkara-perkara yang ditetapkan oleh SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, khususnya dalam PKP bersyarat ini. Okey, nampaknya Datuk berpuas hati. Bagaimana dengan Tuan Haji yang sebentar tadi pada permulaan sebelum kita mulakan perbincangan ini, Tuan Haji ada maklumkan sebenarnya kesihatan dan juga keselamatan pekerja itu sememangnya satu fokus yang sekian lama kita laksanakan. Cuma sekarang kita ada risiko baharu iaitu COVID-19. Itu bezanya. Terima kasih Cik Ivan. Seperti mana yang kita sedia maklum, tempat kerja adalah tertakluk untuk majikan mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di mana pihak majikan adalah bertanggungjawab untuk memastikan tempat kerja adalah bebas daripada risiko. Jadi seperti mana yang Cik Ivan bagi tahu, ada risiko baru yang muncul di tempat kerja. Jadi mengikut peruntukan undang-undang menjadi tanggungjawab majikan
untuk memastikan tempat kerja adalah selamat. Jadi cara macam mana untuk pastikan tempat kerja adalah selamat? Pihak majikan hendaklah mematuhi SOP yang telah dibangunkan oleh berbagai kementerian untuk memastikan mereka terhindar daripada terkena COVID-19. So dengan cara mematuhi SOP tersebut, dengan secara automatiknya telah melaksanakan tanggungjawab yang dikendaki di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Jadi dengan cara tersebut pekerja-pekerja adalah terjamin dan mereka boleh menjalankan tanggungjawab, menjalankan aktiviti secara produktif. So dari segi kepatuhan, saya rasa kita lah perlu ke arah apa yang kita panggil self enforcement. Itu saya rasa yang paling penting, sebab the concept of self enforcement ni ataupun dulu dikenali dengan self regulation ni memang menjadi falsafah kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So dengan cara kita majikan pekerja mematuhi segala SOP, secara tak langsung mereka telah mengamalkan self enforcement yang kita nyatakan sebelum ini. Kita akan perincikan dari segi itu apa contoh-contohnya dari segi penguasaan dan juga yang perlu dilakukan oleh pihak majikan dan pekerja. Cuma kita tidak ingin memberikan satu gambaran yang bahawa sepanjang fasa PKP dan PKPB ini dilaksanakan terlalu sempurna dari segi kepatuhan. Saya pasti realitinya ada juga yang mengingkar arahan-arahan. Cuma mungkin Datuk boleh berikan di sini dari segi kes ketidakpatuhan itu, secara lazimnya aspek mana yang selalunya dilanggar oleh pihak majikan ataupun pekerja? Baik, Ivan. Satu soalan yang menarik, sebab bila kita dari segi realitinya, walaupun saya kata tadi tahap kepatuhan itu adalah di tahap yang cemerlang, tetapi apa yang berlaku ialah dengan adanya intervensi daripada pihak Kementerian Sumber Manusia menerusi bilik gerakan yang kita bentuk, ya. Bilik gerakan ini dibentuk untuk memberi landasan kepada rakyat, mengemukakan pertanyaan, aduan dan sebagainya kepada pihak kerajaan mengenai ini pelaksanaan fasa-fasa pertama, kedua, ketiga sebelum ni. Jadi banyak aduan yang kita terima, banyak pertanyaan, pelbagai bentuk pertanyaan, baik dari segi hak, baik dari segi apakah dimaksudkan dengan perkataan essential service, adakah sebuah syarikat yang tergolong dalam bukan essential service berhak memaksa pekerja bekerja. Aduan-aduan sebegini berlaku setiap hari. Jadi apa yang saya lihat di sini, cuma apabila saya terjemahkan intervensi ini, apabila kita beri teguran dan juga kata nasihat dia kepada syarikat-syarikat, mereka akur. Ya, ada yang mungkin kekeliruan berlaku disebabkan mereka tak faham adakah mereka ini tergolong dalam kategori essential service dan sebagainya, ya. Jadi setelah diberi penerangan dengan intervensi daripada agensi-agensi yang tertentu seperti MITI, KPD dan HAP, alhamdulillah perkara ini dapat diatasi, ya. Jadi saya melihat dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan juga kerjasama yang berlaku dari masa ke semasa hingga ke hari ini, dengan kes dari segi ketidakpatuhan, saya kata tak ada. Cuma ketidakpatuhan apabila berlaku dari segi kekeliruan. Tetapi bila kita intervene, besoknya dia patuh. Ya, sebab itu bila kita turun padang, ada juga syarikat-syarikat yang beroperasi ketika itu sebab dia kata dia tak tahu, tapi bila ditegur, kita keluarkan notis untuk tutup operasi pada hari tersebut, besok dia dah henti. Dia pun takut juga sebenarnya. Tapi itulah saya bangga dengan sikap keprihatinan, kerjasama daripada rakyat khususnya untuk sama-sama mematuhi arahan daripada pihak kerajaan untuk kebaikan bersama sebenarnya. Contoh kekeliruan yang timbul itu mungkin Tuan Haji boleh berikan beberapa contoh daripada pihak majikan yang pada fasa ini kita melihat yang masih lagi kita mendidik, ya, baik majikan ataupun pekerja. Mungkin di peringkat awal dulu ialah tentang kekeliruan yang dinyatakan sama ada mereka tu termasuk
di bawah essential service ataupun tidak, yang itulah di peringkat awal. Dan juga kita juga menerima banyak juga aduan daripada pekerja yang mengatakan social distancing tak dilaksanakan, PPE tak diberikan, kelengkapan tak cukup. So bukan macam itulah. Dan apabila kita pergi, kita menasihati majikan, kebanyakan pihak majikan akur dan cuba mematuhi kehendak-kehendak yang kita nyatakanlah. Baik, kita akan berhenti rehat untuk segmen pertama ini. Laju masa berlalu. Tapi kita akan kembali selepas ini untuk meneliti dan juga kita nak perincikan dari segi aspek lain, dari segi sudah pun kerajaan memberikan lampu hijau untuk sebahagian besar sektor ekonomi bermula. Jadi kita berikan perhatian kepada aspek itu, bagaimana pula kepatuhannya dan juga kes-kes yang sudah pun berlaku sebelum ini. Baik, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Naratif. Kita masih lagi bersama dengan Insinyur Tuan Haji Omar, Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan juga Yang Bahagia Datuk Jeffrey, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Untuk segmen yang kedua ini, mungkin kita boleh perincikan lagi dari segi PKPB-nya bermula pada Isnin, iaitu 4 Mei, dan kita sebenarnya tidak boleh ketepikan kekhawatiran masyarakat apabila diberitahu sebahagian besar sektor ekonomi sudah pun dibenarkan beroperasi. Mungkin kekhawatiran itu timbul apabila tidak yakin dengan SOP yang akan dilaksanakan oleh pihak majikan. Saya mengambil satu contoh apabila hari pertama, iaitu pada hari Isnin 4 Mei itu, tular di media sosial apabila ada sebuah gedung beli belah di ibu negara yang menampakkan di dalam gambar itu ramai yang beratur, barisannya sangat panjang. Okey, saya tidak sebut gedung gedung mana kerana saya pasti ramai yang tahu. Cuma bila disiasat hakikatnya, itu bukan pelanggan yang ingin masuk ke premis tersebut untuk membeli belah dan sebagainya, tetapi adalah pekerja-pekerja di premis itu yang sedang menjalani prosedur sebelum diberi kebenaran untuk memasuki premis itu, sama ada membuat mengukur suhu badan dan sebagainya. Jadi prosedur sudah ada. Masalahnya di sini kelemahan dari segi pelaksanaannya, itu yang perlu diberi perhatian, dan itu juga akan diberikan fokus oleh agensi-agensi pelaksana termasuk JKKP dan juga Jabatan Tenaga Kerja, Datuk. Mungkin boleh komen. Baik, terima kasih Ivan. Bagi pelaksanaan PKP bersyarat ni, agensi-agensi penguasa seperti Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, Sabah Sarawak, termasuk JKKP di bawah Kementerian Sumber Manusia, adalah merupakan anggota kepada apa yang disebut sebagai pasukan tugas, task force, yang dibentuk oleh pihak kerajaan, diterajui oleh Polis Diraja Malaysia, dan dianggotai pada ketika ini sehingga 14 agensi termasuk polis sendiri yang berperanan untuk memantau, melaksanakan tindakan-tindakan penguatkuasaan bagi memastikan SOP yang diluluskan, dicetuskan oleh pihak kerajaan bagi pematuhan oleh pihak industri, pihak-pihak masyarakat sebagainya sentiasa di tahap yang tinggi. SOP ini dibentuk untuk menjadi panduan kepada pihak majikan dan pekerja dan juga rakyat yang berkunjung ke tempat premis pekerjaan ataupun premis majikan sebagainya. SOP yang bertujuan untuk menjaga kesihatan pengunjung ke situ, kebajikan kesihatan pekerja, dari segi disebut sebagai norma-norma baru, the new norms, untuk pastikan kesejahteraan dan juga keselamatan, khususnya juga kesihatan semua pihak yang berada di tempat pekerjaan itu
sentiasa terlindung, sentiasa di tahap yang tinggi. Jadi SOP ini sangat ketat. Jadi kalau pihak majikan telah memahami SOP ini tetapi tidak melaksanakannya, besar kemungkinan tindakan undang-undang boleh diambil. Itu satu. Selain daripada amaran, mungkin juga kelulusan untuk beroperasi ditarik balik oleh pihak agensi tertentu. Ya. Jadi tahap penguatkuasaan dijalankan oleh pasukan petugas ini untuk turun padang, bukan saja untuk menangani aduan-aduan tetapi juga memastikan di bawah PKP bersyarat ini semua pihak menghormati tanggungjawab mereka. Dan pada satu aspek yang penting juga dalam perkara ini untuk menjayakan pelaksanaan SOP di bawah PKP bersyarat ni. Ianya bukan saja diletak di atas bahu penguatkuasa, agensi penguatkuasa macam kita. Rakyat memainkan peranan sebenarnya. Jadi rakyat merupakan mata dan telinga yang boleh membantu kerajaan mengemukakan laporan kepada pihak penguatkuasa seperti kita untuk kita ambil tindakan sewajarnya. Ya. Dan kuasa untuk mengambil tindakan itu sudah pun diserahkan kepada antaranya PDRM dan semua ke-14 agensi penguatkuasa untuk memantau kepatuhan pihak industri dan juga majikan. Semua industri. Okey. Bagaimana kita ingin boleh membantu majikan ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari segi prosedur yang mereka mahu laksanakan tetapi masih ada kekangan-kekangan yang perlu mereka depani. Okey, setiap SOP yang dibangunkan dia berserta dengan FAQ. Maknanya FAQ ni akan menjelaskan perkara-perkara yang susah untuk dipahami. Soalan-soalan lazim. Soalan-soalan lazim yang untuk memastikan mereka dapat mematuhi SOP tersebut. Tapi saya rasa sama ada pihak majikan, pihak pekerja, mereka semua pun kalau boleh tak nak perkara ini, mana tak nak terkena dengan wabak COVID-19 ni. Jadi saya rasa masing-masing ada orang kata inisiatif untuk memastikan apa-apa saja SOP yang ada tu mereka patuhi supaya satu majikan sendiri pun dia nak jaga juga dia punya ni kan supaya dia tak dijangkiti dengan virus tersebut lah. Saya rasa dengan cara itu mereka sama-sama untuk memastikan mematuhi SOP yang dah sedia ada lah. Jadi mungkin ditambah baik lagi dengan aduan daripada pihak awam dan sebagainya kepada agensi-agensi yang tertentu. So berdasarkan pada aduan kita juga boleh pergi membuat penguasaan di tempat kerja. Okey, tindakan dan juga hukuman yang boleh kita kenakan terhadap mereka yang ingkar ini, kerana kita ada akta Datuk Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit Akta 342 tidak silap saya. So kita mungkin sebagai JKKP, sebagai penguatkuasa diberi kuasa untuk menguasakan 342 tu, kita cuma membantu pihak polis dan sebagainya. Jadi pada peringkat sekarang ni cuma kita cuba kalau boleh mendidik dulu. Dan kalau betul-betul pihak majikan tidak melaksanakan yang sepatutnya, mungkin kita boleh gunakan kuasa-kuasa yang ada dan mungkin pihak KKM ataupun polis mengambil tindakan yang sepatutnya lah. Industri yang diberikan perhatian, Datuk, mungkin ada yang menyebut industri yang melibatkan jumlah pekerja yang ramai, contohnya sektor pembinaan dan sebagainya. Itu dari segi penguatkuasaan, dari segi pemantauannya akan diberikan perhatian yang lebih serius lagi? Ya. Sebenarnya dari segi aspek penguatkuasaan ini kita fokus kepada semua. Okey. Ya, tak ada tempat pekerjaan yang kita tinggalkan, tetapi of course dia bergantung kepada saiz dan juga lokasi di mana industri itu terletak. Kalau dia terletak di zon merah, tentunya dari segi tahap pematuhan itu tak ada kompromi. Jadi di situlah tahap penguatkuasaan akan dibuat lebih rapat lagi, lebih dekat lagi. Ya, itu dia punya
the degree of kita punya intervention itulah. Ya. Dan, kenapa saya sebut itu kerana sebelum ini beberapa hari lepas kita dikejutkan dengan bukan sesuatu yang mengejutkan, kita boleh jangkakan kerana ada kluster dari kalangan pengawal keselamatan yang dikatakan menghuni kediaman beramai-ramai, itu yang menyebabkan risiko jangkitan itu. Jadi bila sebut mengenai penginapan ini juga antara soalan lazim yang sering dikemukakan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dari segi aspek itu yang perlu diberikan perhatian oleh pihak industri dan juga majikan, kita tidak mahu mendiskriminasi pekerja, ada pekerja asing, pekerja tempatan dan sebagainya, tetapi SOP itu hakikatnya perlu dipatuhi oleh semua. Betul. Betul. Aspek social distancing itu sangat ditekankan di tempat penginapan pekerja. Jadi adalah merupakan tanggungjawab majikan untuk pastikan aspek peraturan-peraturan yang ditetapkan dari segi mematuhi the new normal semua ni diambil serius oleh pihak majikan. Jadi kalau berlaku keadaan-keadaan sebegini, kita boleh ambil tindakan. Kita akan turun, kita akan siasat, dan kalau ada kes, kita akan buka kertas siasatan, majikan boleh didakwa. Dan untuk tindakan di bawah Akta 342, khususnya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, kita juga sebagai pegawai kuasa yang diberi kuasa oleh YB Menteri Kesihatan. Jadi dengan kuasa yang ada tu, kita boleh membuka kertas siasatan, mendakwa majikan bagi kesalahan di situ. Ya, meskipun orang kata mungkin denda tu tak bagi berapa banyak, tetapi bukan itu. Ya, kita boleh ambil tindakan di bawah akta yang lain juga selain daripada akta PKP tadi. Cuma dalam soal ini kita juga perlu adil kepada pihak majikan juga. Kalau di tempat kerja contohnya, dari segi aspek kesihatan dan keselamatan pekerja itu di bawah tanggungjawab majikan, tapi di luar waktu kerja dan sebagainya, bagaimana aspek itu boleh ditangani? Itu agak susah untuk saya komen lah, sebab macam JKKP ini memang kita punya ruang lingkup kita di dalam tempat kerja di mana pekerja itu bekerja. Adakah ini termasuk untuk rutin bekerja dari rumah, Tuan Haji? Sekarang memang ramai yang bekerja di rumah. Dan dengan bekerja di rumah secara tak langsung, kita dapat mengurangkan exposure kepada virus tersebutlah. So memang dialu-alukan tempat kerja yang mengamalkan atau mengadakan bekerja daripada rumah ni lah. Baik, kita terpaksa berhenti rehat sekali lagi. Kita akan masuk ke segmen ketiga selepas ini. Ada beberapa aspek, termasuk anda yang mengikuti kami secara FB Live. Sudah ada beberapa soalan yang sudah pun dikemukakan di sini. Kita akan ambil beberapa soalan yang relevan dengan perbincangan kita. Teruskan bersama Bicara Naratif kembali selepas ini. Tadi you raised the issue about perbincangan Bicara Naratif bersama dengan Tuan Haji Omar dan juga Dato' Jeffrey malam ini tentang norma baharu di tempat kerja. Tadi kita sentuh sedikit tentang rutin bekerja dari rumah. Itu perbincangan yang juga menarik di sini. Apabila kalau ada yang bertanya, jika kemalangan berlaku di rumah, di bawah tanggungjawab siapa? Adakah di bawah tanggungjawab pekerja ataupun majikan? Kerana majikan mengarahkan pekerjanya bekerja dari rumah. Mungkin Tuan Haji mengangguk, mungkin ada jawapan. Ini mungkin satu perkara barulah. Kalau kita lihat daripada peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dia mendefinisikan tempat kerja. Tempat kerja tu di dalam kawalan majikan. Jadi kalau kita dilihat, rumah kita tu agak sukarlah untuk dikawal oleh pihak majikan. Jadi perkara-perkara yang begini perlu difikirkanlah di masa terdekat. Ini yang kita sebut norma baharu. Ini untuk mengambil kira perkara-perkara yang sebegini. So mungkin kalau perlu kita tambah baik perundangan yang sedia ada, mungkin kita terpaksalah. Ada keperluan itu, Dato', untuk meminda akta mungkin? Ya. Saya lihat ini, kita kena lihat dari segi perspektif ni. Cara kita berfikir, cara kita melaksanakan kerja, cara kita berinteraksi semua berubah.
akibat daripada pelaksanaan PKP ini. Begitu juga ianya dia punya impak terhadap alam pekerjaan ya. Jadi work from home ni bukan satu perkara yang mustahil. Sebab daripada PKP ini arahan daripada pihak kerajaan adalah untuk kita stay at home, work from home. Jadi bila pengalaman kita nampak tak ada menjadi masalah, malah lagi mudah. Sebab kita banyak menjimatkan masa bergerak daripada rumah ke pejabat, jimat banyak kos dan sebagainya. Cuma dari segi itu aspek amanah atau integriti mungkin akan timbul sebab mungkin majikan persoalkan dari segi itu cabaran bagi pihak majikan. Tapi tidak ada kemustahilan di dalam perkara ini. Apa yang saya lihat untuk masa depan bagi membolehkan work from home ini menjadi normal, ada new norms ya. Sebab di seluruh negara pun dah this is a new world of work kalau mengikut perspektif pertubuhan berulang antarabangsa. Jadi mungkin dah sampai masanya untuk kita menerokai kemungkinan undang-undang sedia ada dipinda bagi memberi ruang kepada pelaksanaan the new normal, bekerja daripada rumah ni. Supaya tidak ada pihak yang teraniaya sama ada dari pihak majikan ataupun pekerja, kerana ada yang mungkin yang membuat aduan katanya bila bekerja dari rumah pihak majikan sudah keliru dari segi masa bekerja itu. Tengah malam pun beri arahan. Sedangkan waktu itu sudah di luar waktu kerja normal kalau kita ke pejabat dan sebagainya. Dan bila sebut mengenai normal baharu ini dari segi aspek teknologi baharu. Ini ada soalan yang cukup menarik daripada penonton kita, Encik Kimi Muhammad Nawi. Katanya sejauh mana persediaan kita untuk kebergantungan kepada teknologi baharu yang agak sesuai untuk dilaksanakan dalam tahap PKP ini dan juga saya kira pada masa depan pasca PKP. Tidak dinafikan. Bila kerajaan melaksanakan PKP, kita telah berinteraksi daripada rumah dengan tempat pekerjaan secara maya. Jadi pelaksanaan PKP telah mencetuskan penggunaan sistem teknologi di tahap yang lebih tinggi. Saya rasa inilah satu cabaran yang sedang dilanda oleh semua. Tapi walaupun kalau bukan dari segi perspektif PKP pun memang telah menjadi amalan bagi kita melaksanakan interaksi kita ni secara maya, secara menggunakan teknologi. Jadi tambahan kepada itu saya rasa tak menjadi masalah bagi masyarakat kita. Kita dah mula biasa digitalization. 4.0 dan sebagainya, dan banyak aduan lain yang mungkin kita tidak boleh bincangkan di sini dari segi aduan yang saya tengok di Facebook ketika ini, penonton yang mengajukannya dari segi cuti, bayaran gaji dan sebagainya. Semua aduan itu sebenarnya melibatkan kebajikan pekerja dan juga aduan terhadap majikan ini boleh disalurkan ke mana, Pak Haji? Ke JTK lah biasanya. Saya sarankan disalurkan kepada Kementerian Sumber Manusia, akan diambil tindakan oleh pihak Jabatan Tenaga Kerja Semasa Kaedahnya macam mana? Kita boleh mengadu secara tampil ke jabatan, tapi kalau pergerakan sekarang ni disahkan, boleh diajukan menerusi telefon ataupun email. WhatsApp dan sebagainya. Gunakanlah sepenuhnya teknologi yang ada ni. Ada helpdesk yang beroperasi 24 jam mungkin. Ada kurang sikit. Kan? Pada peringkat awal, fasa pertama, kedua, ketiga kita bekerja sampai ke 24 jam. Untuk menjawab aduan kekeliruan itu. Apabila sehingga sekarang ni dia punya bilangan aduan kita terima dah bermula berkurang kan. Jadi kita telah kurangkan waktu bekerja pegawai-pegawai kita walaupun bekerja secara jadi boleh hubungi pada waktu pejabat, boleh layari laman rasmi JKKP dan juga Jabatan Tenaga Kerja dan email dan sebagainya, baik pekerja ataupun pihak majikan. Baik, dalam sektor ataupun industri yang melibatkan jumlah pekerja yang ramai, contohnya pembinaan, pemasangan jentera yang tertangguh, itu di bawah JKKP yang akan berikan perhatian yang khusus kepada sektor-sektor ini. Contohnya macam di kilang-kilang ada yang kita panggil jentera yang ada sijil kelayakan. Jadi secara automatik kita dah extend 3 bulan. Maknanya setiap jentera tersebut kita dah panjangkan tempoh kelayakan, sijil kelayakan sehingga 3 bulan dah. Jadi itu boleh juga kita menolong pihak industri supaya mereka tidak perlu berhentikan
kata aktiviti di kilang dan juga di tapak bina. Dan lepas tu kita bila dah keadaan dah stable, kita akan jalankan kita punya pemeriksaan lah. Contoh saya juga tertarik tentang penggunaan teknologi tadi ya. Okey. Sebagai contohnya macam kelulusan reka bentuk dan sebagainya di JKKP memang kita menggunakan sepenuhnya secara online. Okey. Jadi Banyak urusan dalam talian. urusan dalam talian. Jadi maknanya pegawai-pegawai JKKP boleh beroperasi di rumah. Untuk memberi kelulusan reka bentuk, untuk memberi kelulusan persijilan dan sebagainya lah. Dan juga penggunaan teknologi baru, contohnya apabila kita membuat penguatkuasaan di tapak banner. So kita menggunakan drone. Jadi dengan menggunakan teknologi baru, maknanya interaksi, ada apa orang kata social distancing ni boleh diamalkan lah untuk pastikan kedua-dua pihak tidak terdedah dengan isu COVID-19 ni lah. Jadi kita juga mengalu-alukan teknologi-teknologi baru. Contohnya macam membuat ujian ke atas krim menara di tapak banner pun kita sedang akan mengadakan cara baru untuk dibuat ujian di mana pegawai tak perlu berada di tapak banner, kita cuma monitor di tempat lain, di pejabat dan sebagainya. Itu termasuk projek-projek swasta dan juga projek-projek kerajaan dan sebagainya. Baik, itu pematuhan di tempat kerja yang perlu diberikan perhatian untuk pasca PKP selepas ini dengan norma baharu ini yang perlu diadaptasi dan dibudidayakan oleh alam pekerjaan itu. Datuk melihat aspek mana selepas ini yang Datuk dapat gambarkan yang akan berubah secara drastik ya, selain daripada aspek teknologi? Gaya kepimpinan, of course. Macam mana majikan berinteraksi, memberi arahan kepada pekerja. Itu satu aspek selain daripada aspek teknologi. Cara kita menjalankan perniagaan, kalau sekarang ni ramai yang berkecimpung dalam gig economy, ya, yang membawa dalam food industry seumpamanya dia gunakan dia pakai Grab, ya, Panda. so food panda dan sebagainya. I think bila kaedah ini akan bertambah dalam pada masa akan datang ini, ya, telah begitu rancak berlaku dalam dalam tempoh PKP ini, ya, pekerja-pekerja yang terlibat dalam gig economy. Ya, dan saya rasa itulah cabaran-cabarannya pada masa akan datang. Tapi at the same time, saya juga melihat dari segi pelaksanaan new normals ini. Pada peringkat awal ni mungkin agak sukar untuk dilaksanakan disebabkan kita belum lagi menjadi kebiasaan, belum lagi menjadi normal. Tetapi dia mengambil masa sedikit dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. It becomes routine. Apabila menjadi rutin, saya rasa tak menjadi peringkat apa-apa. ini mungkin agak sedikit janggal untuk operasi SOP tertentu dan mungkin juga ada tekanan-tekanan dan cabaran-cabaran yang perlu didepani oleh pihak majikan ataupun pekerja. Ini ada satu soalan yang menarik di sini daripada penonton kita, Cik ataupun Puan Azlina Azizan, katanya adakah majikan boleh mengambil tindakan kepada pekerja yang tidak patuh kepada SOP yang sudah pun ditetapkan. Yang majikan berdepan tekanan daripada pihak penguatkuasa yang ini dan majikan perlu memantau golongan pekerja untuk mematuhi SOP. Tapi kalau ada dari kalangan pekerja yang mengingkari arahan itu, siapa yang sepatutnya ambil tindakan? Kalau kita menggunakan peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, memang boleh diambil tindakan terhadap pekerja. Sebab dinyatakan apa-apa SOP yang diberikan oleh pihak majikan ataupun arahan yang dibuat oleh pihak majikan, pihak pekerja hendaklah mematuhi arahan tersebut. Jadi kalau tidak mematuhi, maknanya menyalahi Akta Keselamatan, peruntukan Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Datuk?
Dari segi aspek itu, tahap ini bukan untuk menunding jari kepada pihak mana, kerana ini perlu kita depani bersama-sama, perlu kerjasama yang menyeluruh, sama ada daripada pihak majikan, penguatkuasa, pekerja itu sendiri, untuk kerana matlamat kita untuk mencegah penularan itu. Ya. Saya lihat semua pihak kena bertanggungjawab bersama. Dia merupakan tanggungjawab kolektif, baik di pihak majikan, baik di pihak pekerja, baik di pihak komuniti sendiri, masyarakat dalam memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputus. Jadi sama-sama kita akan menikmati kesejahteraan apabila keadaan negara kembali normal seperti sedia kala. So saya lihat ni ke tanggungjawab semua pihak. Jadi bukan saja setakat di pihak kerajaan semata-mata, tetapi di pihak majikan, di pihak pekerja, sama-sama melaksanakan tanggungjawab ini untuk kebaikan bersama. Saya rasa pembentukan budaya itu yang pentinglah. Kalau dalam keselamatan dan sistem pekerjaan ini kita mengatakan yang kita nak membentuk budaya kerja selamat. So ini juga termasuk juga budaya kerja selamat dan sihat lah. Jadi untuk membentuk budaya ini memang perlu ada kerjasama lah antara pihak kerajaan, majikan dan juga pihak pekerja. Dan sebenarnya dari peringkat mana ia perlu turun itu, ia perlu lahir itu, daripada peringkat kepimpinan seperti kata Datuk tadilah, untuk mewujudkan pembudayaan atau mengadaptasi norma baharu itu. Pembelajaran ni melibatkan semua pihak. Kerajaan memberi garis panduan, majikan akan berpandukan kepada garis panduan tersebut untuk pelaksanaan. Pekerja kena juga hayati dan patuhi. Tapi pada masa yang sama, pihak pekerja juga akan belajar dalam proses itu, untuk ke arah penambahbaikan. Tetapi adalah merupakan tanggungjawab semua pihak lah untuk sama-sama secara kreatif menyelami perkara-perkara baru bagi menyesuaikan diri, membiasakan diri dalam arus perubahan yang begitu mendadak akibat daripada pelaksanaan PKP selama ini. Dan dari segi kebajikan, pekerja yang mungkin risau akan kehilangan sumber pendapatan, kehilangan kerja dan sebagainya, itu satu juga termasuk dalam norma baharu ini yang perlu kita berikan perhatian. Ya, memang kebimbangan tu mesti orang kata kita atasi juga. Ada dan perlu diatasi oleh berbagai-bagai pihak lah. Pihak persatuan juga mainkan peranan yang penting, persatuan majikan dan juga persatuan pekerja. Untuk menjaga kebajikan. Kebajikan semua. Saya ingin menyatakan di sini pengorbanan kena ada dalam tempoh ataupun keadaan ataupun semasa PKP dijalankan. Sebab tidak ada sesiapa nak keadaan itu berlaku. Apabila keadaan itu berlaku, maka kalau dari segi kebajikan pekerja, di pihak kacamata jabatan kita tidak berkompromis. Dia masih bekerja. Selagi dia bekerja, dia berhak untuk diberi layanan sebagai pekerja dari segi pelindungan, kebajikan, keselamatan, kesihatan sebagainya. Cuma dari segi itu, mungkin keadaan akan berlaku di mana keupayaan satu pihak majikan itu begitu sekat dari segi keadaan ekonomi, sebabkan tekanan-tekanan akibat daripada mungkin tidak boleh bergerak, tidak boleh meneruskan perniagaan seperti sedia kala. Tetapi perkara ini perlu dibincangkan dengan pihak pekerja untuk mendapat kefahaman daripada pihak pekerja. Elok kalau menerusi pihak kesatuan. Apabila keadaan telah berpulih balik seperti sedia kala, adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk cover balik. Untuk cover balik apa-apa yang telah terkurang daripada amalan-amalan biasa dari segi terma-terma perkhidmatan seseorang itu. Untuk JKKP, kalau ada majikan yang ingin mendapatkan bantuan ataupun khidmat nasihat, ada pegawai yang akan boleh membantu untuk turun padang untuk beri tunjuk
ajar mana yang patut apa yang sepatutnya, apa yang tidak patut dilakukan. Ya. Tuan Haji. Boleh. Kita mengalu-alukan soalan-soalan dan juga minta nasihat daripada jabatan. Boleh menggunakan kita punya email dan juga website. Pada masa sekarang ni kita juga mengadakan kita punya bilik gerakan. Selain pada bilik gerakan. Masih lagi beroperasi. Setiap hari cuti dan juga cuti umum pun kita memang berada di pejabat lah untuk menerima panggilan-panggilan daripada pihak-pihak yang hendakkan khidmat nasihat daripada JKKP lah. Okey, apa aspek yang sering ditangani oleh bilik gerakan itu? Apa fungsi sebenarnya? Sekarang ni kita lebih sebab kita mengutamakan yang awal tadi disebut SOP, self enforcement. Okey. Jadi mereka bertanya perkara-perkara yang perlu dilapor secara setiap hari, soalan-soalan yang mereka perlu jawab. So perkara-perkara itu memang kita menyediakan satu platform di mana pihak majikan pekerja dapat menghubungi kita lah untuk mendapat nasihat. Dari segi self enforcement itu mungkin ada majikan yang merasakan ada kesamaran di situ yang di mana bawah bidang kuasa majikan dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Umar dan juga yang bagi Datuk Mak Jeffrey yang berkongsi input pada malam ini, sekurang-kurangnya memberikan satu gambaran kepada masyarakat bagaimana norma baharu SOP dalam alam pekerjaan itu, dan yang pasti apapun topi yang kita pakai, baik majikan ataupun pekerja, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama patuhi SOP pencegahan COVID-19 ini. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih kepada yang menonton kami pada malam ini, baik di TV1 ataupun saluran berita RTM dan juga yang mengikuti kami di laman sosial. Terima kasih.